Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Apakah engkau mengharapkan keluasan rezeki padahal telah ditetapkan oleh qalam buatmu kesempitan dalam rezeki? Sebabnya engkau diseksa dan dikutuk ialah kerana engkau meminta sesuatu yang bukan dari bahagianmu. Betapa banyak engkau sibuk dengan mengejar dunia dan tamak menuntutnya, padahal tiada yang akan sampai kepadamu kecuali apa yang sudah menjadi bahagianmu sahaja. Kaum ini sentiasa berdiri di atas tumit ketaatan, sedang hati mereka sering kecut, takut. Dan kamu pula sentiasa berdiri di atas tumit kemaksiatan, sedang hati kamu amang sentosa sahaja. Inilah yang dikatakan pokok keteperdayaan. Awas kamu jangan sampai datang malaikat Israel dengan cara mengejut. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ista'inu ala kulli san'atin bisalihi ahliha. Perbantulah atas setiap perbuatan dengan kebaikan para ahlinya. Ingatlah, ibadat itu ialah suatu pekerjaan, dan ahli-ahlinya yang terbaik itu ialah mereka yang mengikhlaskan amalannya kepada Allah Ta'ala, yang alim tentang hukum hakam Allah, lalu mengamalkannya pula dengan ilmu-ilmunya, yang mengucapkan selamat tinggal kepada semua manusia sesudah mereka mengenal Allah, yang meninggalkan diri mereka, harta kekayaan mereka, anak pinak mereka, dan segala-gala yang ada pada tangan mereka selain Tuhan mereka sahaja. Mereka meninggalkan semua itu dengan hati mereka dan kebatinan mereka. Rumah yang dibangunkan mereka makmur, penuh dengan manusia, namun hati mereka nun jauh di belantara hutang sana dan di tanah Sahara yang lapang sana. Mereka tetap dalam keadaan begitu sehingga terdidik hati mereka dengan teguh kuat sayap-sayap mereka untuk terbang mendaki ke atas langit. Cita-cita mereka tinggi menculang, hati-hati terbang melayang sehingga sampai ke sisi Tuhan. Maka tergolonglah mereka dalam kumpulan orang-orang yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa innahum indana laminal mustafainul akhyar. Dan sesungguhnya mereka itu tergolong orang-orang pilihan yang baik-baik di sisi kami. Ya, apabila iman menjadi keyakinan dan yakin itu pula menjadi kemakrifatan, lalu makrifat itu menjadi ilmu, maka ketika itu engkau akan menjadi pengganti Allah Ta'ala, yakni khalifah Allah di muka bumi ini. Engkau akan mengambil dari tangan si kaya untuk engkau kembalikan ke tangan si fakir miskin. Engkau umpama tukang masak di dapur, engkau bagi-bagikan rezeki itu di tangan hatimu dan kebatinanmu. Munafik, tiada jalan bagimu melainkan sampai engkau menjadi semacam itu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana ketakutan orang-orang khawas, ketakutan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun banyak amalan mereka, walaupun banyak ketaatan mereka, tetapi maka mereka masih bimbangkan kesudahan yang tidak baik atau disebut su'u khatimah. Dan kita juga telah bahaskan makna su'u khatimah, sama ada orang yang sebelum matinya ditimpa dengan penyakit ragu-ragu dan syak, segala perkara yang berkait dengan ketuhanan, akidah, ataupun mereka yang ketika mana nak mati masih lagi dalam hati mereka cintakan dunia.
dan sibuk dengan urusannya dan menghabiskan segala keinginannya kepada dunia, maka mereka tidak meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan mencintai dunia tanpa sebarang harapan dan cinta pada akhirat. Maka itu martabat yang kedua. Dan kita juga telah menyatakan betapa penting untuk kita menggunakan, untuk kita berkhidmat dengan orang-orang soleh, berkhidmat mendampingi orang-orang yang takut dengan Allah, dengan masa kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, supaya nanti ini semua akan tersimpan di sisi Allah sebagai pahala yang berganda, sebagai ketaatan dan sebagai kebaikan yang tidak dijangka akan luasnya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seterusnya Syekh Abdul Qadir menyebut satu persoalan yang menjadi igawan manusia dan yang menjadi keterperdayaan manusia dan juga menjadi kuat ataupun lemahnya manusia berkait dengan rezeki, terutamanya berkait dengan kesempitan rezeki. Bila mana berlakunya kesempitan rezeki, maksudnya rezeki ini kadang-kala luas, kadang-kala sempit, yang disebut dalam bahasa Al-Quran sebagai basat dan qabak. Basat artinya kelapangan rezeki, manakala qabak Allah Ta'ala menyempitkan rezeki. Antara nama Allah dan Asma'ullahul Husna Al-Basit, Al-Qabid. Al-Basit itu Allah yang maha melapangkan rezeki. Huwal Basit, hampur rezeki seluas-luasnya, sehingga orang-orang yang dihamparkan rezeki oleh Allah Ta'ala menolaknya dek luasnya. Umpama bila kita makan, duk banyaknya makanan tadi sampai kita tak nak makan, walaupun makanan tadi lazat dan mahal, tolak. Sifat Al-Basit, sehingga manusia lemah untuk menerima rezeki Allah yang lapang tadi. Manakala antara nama Allah juga ialah Al-Qabid. Al-Qabidu, maksud Al-Qabid itu yang menyempitkan rezeki. Hatta kita lihat seorang yang dahulunya membangunkan ekonominya dengan segala kecerdikannya, tiba-tiba jatuh, dan segala kebodohan ada dalam dirinya. Seorang yang membina kekayaannya dengan segala kekuatannya, tiba-tiba jatuh, maka segala kelemahan ada pada dirinya. Seorang yang membina kekayaannya dengan segala popularitinya, tiba-tiba jatuh dengan segala kejahilan orang terhadapnya. Ini orang tak kenal pun dia. Orang yang menghimpun rezeki dengan kecantikannya, tiba-tiba jatuh dengan segala kehuduhannya. Maka demikian Allah Al-Basitu dan Al-Qabidu. Orang yang sama yang mungkin disanjung oleh manusia dek bijak menghimpun rezeki, menghimpun kekayaan. Orang yang sama kita nampak tolol dan bodoh bila mereka gagal menghimpunkan rezeki. Ini pada hitungan manusia. Pada hitungan orang beriman, dapat rezeki banyak atau sikit bukan ukuran pandai, cerdik atau bodoh. Pada ukuran orang kafir, ya, seorang dapat rezeki yang banyak maka disanjung sebagai orang bijak, cerdik, brilliant. Seorang yang rezeki tak banyak dianggap sebagai bodoh, tak bijak. Maka apakah ukuran ini benar? Atau sebenarnya ukuran ini adalah ukuran yang suatu yang jelas berlawanan dengan fitrah manusia. Kerana kalau sekiranya kita melihat kekayaan menjadi nilai kecerdikan, kalau tak kaya itu nilai kecerdikan, maka kita akan dapati golongan ini yang mendatangkan kerosakan lebih banyak daripada mendatangkan kebaikan. Kalau nilai cerdik itu pada harta, akhirnya siapa yang akan timbul? Golongan perompak, penyamun. Kerana mereka akan menggunakan cara ini untuk menghimpunkan kekayaan. Lalu mereka menyambung negara, mereka mungkin menyambung rakyat, mereka mungkin menyambung sistem, menyambung nilai cukai untuk menjadi kaya. Akhirnya raja ditakluk. Bila orang anggap kaya itu tanda cerdik, maka wujudlah raja-raja ditakluk, pemerintah ditakluk, untuk mereka menghimpunkan semua negara milik mereka. Maka lahir seperti Fir'aun, lahir seperti Haman. Dan orang macam Fir'aun dan Haman akan terus ada atas dunia ni untuk menunjukkan bahawa kekayaan bukan ukuran kecerdikan,
bukan dia akan menjadi kesombongan. Dalam Al-Quran, bila Allah menyebut tentang hakikat rezeki, supaya kita faham dulu, supaya kita tidak merasa sempit dada dengan kesempitan rezeki, tidak juga sombong kerana kelapangan rezeki. Bila kita memahami sifat rezeki tadi merupakan berkembang, banyak atau sikit ada hikmah ketuhanan, banyak atau sikit ia berkait dengan kehendak Allah, banyak atau sikit ia berkait dengan keadilan Allah. Allah membahagikannya secara adil, secara bijaksana, secara kehendak Allah yang tidak boleh dipersoalkan. Maka Allah Ta'ala boleh beri orang yang kita katakan nampak biasa, tapi Allah boleh beri dia lebih. Orang yang nampak luar biasa, Allah Ta'ala boleh sekat rezeki dia. Dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala menyebut, supaya kita faham hakikat rezeki, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dan suratul Mulk pada ayat yang ke-21 kata Allah, siapakah sebenarnya yang akan memberi rezeki kalau Allah tahan rezeki kamu? Pertama, Allah Ta'ala nak beritahu yang hanya boleh menahan rezeki kita cuma Allah. Manusia walau mengancam kita, menguguk kita, mengatakan saya akan tahan rezeki awak, dia tak boleh. Allah sebut pertama, yang menahan rezeki itu ialah Allah SWT. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahu, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Ayat ini merujuk kepada tradisi jahiliah, baik zaman dulu hingga zaman sekarang. Mereka takut punya anak yang ramai, kerana takut berkongsi rezeki, maka rezeki tak cukup. Lalu mereka membunuh anak-anak mereka. Membunuh anak ada dua keadaan. Yang pertama, membunuhnya dengan makna zahir. Yang kedua, dengan cara tidak berkahwin. Orang tidak berkahwin, dia membunuh zuriat manusia secara perlahan-lahan. Kenapa? Yang dapat anak, bunuh anak, maklum, kita tahu ini jenayah. Tapi yang tidak mau berkahwin, dia juga telah membunuh keturunan manusia daripada berkembang. Akhirnya kita lihat kalangan orang kafir, mereka tidak mau berkahwin, dan mereka telah membunuh generasi ataupun membunuh keturunan manusia secara perlahan-lahan. Sebab itu dalam Islam bukan sekadar menggalakkan kita kahwin sebagai asbab untuk mendapat keturunan dan zuriat. Bahkan Islam menyuruh kita berkahwin dengan perempuan yang boleh melahirkan ramai anak. Tazawwajul waludal wadud, kahwinilah kamu perempuan yang boleh beranak ramai dan punya sifat penyayang. Kalau kita kan bila nak kahwin, kita letak satu standard pilihan kita. Kita mesti letak pilihan saya apa? Bini ni berkerjaya sekian-sekian. Rasulullah SAW menyebut tentang 3 asas wanita untuk dikahwini dengan sebenar. Yang pertama ialah sifat takwa mereka, agama mereka. Fasfar bizatid taribat yadak. Kahwinlah wanita yang punya agama, kalau tidak kamu akan bankrupt besar. Taribat yadak maksudnya rugi besar, sehingga tangan kamu ini berlumuran dengan tanah-tanah, kerana lambang kefakiran. Kalau kamu kahwin dengan perempuan tak ada agama, kamu bankrupt besar, kamu rugi besar. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebut sifat wanita yang dikahwini ialah wadud. Apa maksud wadud? Punya sifat sayang, sayang pada anak. Dia sifat penyayangnya lebih. Orang sifat penyayang, dia ada satu karakter, dia bukan mahu haknya dipenuhi, tapi dia ingin memenuhi hak orang lain. Itu penyayang. Kalau kita mahu hak kita dipenuhi, kita bukan penyayang, kita ialah orang yang mahu disayang. Tapi orang yang penyayang ni kita lihat, mereka ni nak penuhi hak orang lain. Kalau isteri penyayang, dia sibuk untuk membahagiakan orang lain kerana sifat penyayang dia. Dia nak bahagiakan anak-anak dia, dia nak bahagiakan suami dia, dia nak bahagiakan keluarga suami, dia nak bahagiakan semua. Sebab dia ni wadud namanya. Wadud artinya orang yang penyayang. Apa maksud penyayang? Dia nak bahagiakan orang. Seorang yang mahu dia dibahagiakan, kita tak panggil dia penyayang, kita tak panggil dia bersifat wadud. Wadud ni ialah sifat orang-orang yang terpilih. Dia tak peduli kalau sekiranya dia tak dapat, tapi dia peduli kalau orang lain tak dapat. Maksudnya
dia merasa satu kesalahan kalau dia tidak dapat memberi hak orang lain. Tapi dia tak rasa apapun kekurangan kalau haknya tidak dipenuhi. Kalau suami penyayang misalnya, dia akan beri apa yang isterinya perlukan. Kalaupun isteri tak memberi apa yang dia perlukan, dia tak kisah. Sebab dia suami penyayang. Isteri lupa masak itu, dia pun tak kisah, dia okey. Kerana dia penyayang. Sama juga isteri tadi, kalau sekiranya suami dia adalah kekurangan-kekurangan, dia tak kisah sebab dia ni penyayang. Yang ketiga, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, wanita yang dikahwini itu ialah walud. Apa itu walud? Dia boleh beranak. Dia boleh beranak. Bagaimana kita tahu dia boleh beranak? Dengan cara melihat keluarga yang lain. Ini kalau kita lihat dia ada kakak, dia ada adik yang beranak ramai, kita lihat dia ada mak-mak saudara yang beranak ramai, maka dia ada keturunan walud. Itu jadi keutamaan. Artinya bila seorang wanita nak dikahwini dengan 3 keutamaan ini, kita katakan seakan ni ada hadis kata tunkahul mar'ah li arba'in li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasfar bi zati din taribat yadak. Dikahwini perempuan dengan 4 sebab. Kenapa? Kerana hartanya, kerana cantiknya, kerana keturunannya, kerana agamanya. Baik, hadis ini memberi maksud kecenderungan manusia bila berkahwin satu dunia dengan sebab 4 ni. Wa iman nilainya kerana dia ada harta banyak, maka orang pun nak kahwin dengan dia. Atau nilainya kerana dia keturunan. Dia keturunan raja, keturunan itu, keturunan ini, maka orang cenderung memilih keturunan. Atau kerana dia lawa. Tak kira dia orang Afrika ke, dia orang mana, kalau dia lawa orang nak. Dan keempat ini baru datang kecenderungan agama. Yang Nabi sebut 4 ini kebiasaan cenderung orang berkahwin kerana sebab tu. Tapi yang kita sebut 3 ini ialah wanita yang kita nak pilih. Sesudah agama dia apa dia? Dia mesti ada sifat wadud. Dan dia mesti ada sifat walud. Dan ini disebut dalam hadis, tazawwajul walud al wadud fa inni mukathirun bikumul umam. Kahwinlah kamu wanita yang boleh beranak ramai sesudah agamanya dan bersifat penyayang. Ada bersifat penyayang, kalau kurang haknya dia tak mengamuk. Ni kurang sikit je hak, duk mengamuk sekampung, mengamuk dalam Facebook, mengamuk dalam IG. Kerana suami saya tak bagi itu dan ini. Ini bukan penyayang. Dan di antara sifat penyayang seorang isteri ialah dia menyembunyikan keaiban suaminya dan redha dengan kekurangan yang diperolehinya dan bersungguh-sungguh memenuhi keperluan suami dan anak-anaknya. Ini sifat wadud. Siapa yang dapat, dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Antara nama Allah ialah Al-Wadud. Nama Allah ialah Al-Wadud. Lihat kita ni semayang tak berapa sangat, tapi Allah beri hak kita. Ketika mana kita lalai memberi hak Allah, ketika mana kita cuai dalam memberi apa yang Allah tuntut pada kita, tapi Allah Ta'ala tidak pernah cuai memberi rezeki pada kita, mencukupkannya. Kerana Allah itu wadud. Allah itu penyayang. Kalau Allah tidak wadud, kita buat dosa, kita buat ibadat lebih kurang, Allah pun tak peduli kita. Tapi lihat Allah yang bersifat wadud. Masih diberi peluang untuk hidup, masih diberi peluang untuk bernafas, masih diberikan rezeki yang banyak. Kerana Allah itu al-wadud. Jadi kita juga nak sebut tentang sifat manusia yang wadud. Kalau kita kata Allah itu wadud, manusia itu juga wadud, apakah maksud sifat sama? Dia tak sama. Dia tak sama. Ini disebut dalam perbahasan tauhid sebagai musyakalah. Musyakalah maknanya nampak sama tapi tak serupa. Kerana penyayang Allah tanpa batasan. Penyayang kita ada had, ada batasan. Penyayang Allah pada semua makhluk. Penyayang kita pada orang terpilih. Suami kita je lah. Orang ni je lah berapa orang. Wadud. Namun ini sifat yang baik. Wadud. Jadi bila kita katakan di antara kebimbangan orang kafir ialah mereka tidak mahu anak-anak mereka berkongsi rezeki dengan mereka. Yang saya sebut tadi antara 2 contoh pembunuhan anak-anak. Sama ada pembunuhan secara nyata, itu maklum, atau pembunuhan secara tidak nyata, iaitu dengan tidak mahu berkahwin. Kerana orang yang tidak mahu berkahwin, dia membunuh perkembangan manusia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan keturunan yang ramai.
fa inni mukaththirun bikumul umam. Aku bangga umatku kalau aku jumpa nanti dia anak-anak ramai. Aku bangga dengan dia. Tak ada kelebihan orang punya anak yang ramai. Maka Allah menyebut dalam Quran, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki pada kamu dan pada anak-anak kamu. Maka kamu jangan bimbang. Kita kan bila ada anak, dia ni nak cari makan macam mana? Sebab kita ayah rasa macam anak kita tak pandai cari rezeki macam kita. Kita ayah rasa macam anak kita lebih sukar menghadapi kemeluk mencari rezeki berbanding kita. Kita ayah merasakan anak kita akan tewas dalam pertempuran mencari rezeki. Kita lupa yang berezeki kita dan anak kita ialah Allah. Memang perasaan itu ada. Saya ayah, mana-mana ayah, tanyalah ayah. Mereka rasa bahawa macam anak mereka tak pandai cari duit. Tak pandai. Sebab tu kita masih tanya soalan, ada duit tak? Ada duit tak? Kita sentiasa tanya dia. Macam mana kerja? Duit boleh simpan tak? Bahkan kadang-kadang kita campuri urusan dia. Ni bulan-bulan mak nak suruh bagi 1,000, 2,000 sebab nak simpan. Niat kita simpan. Budak ni tak kerti belanja nanti. Maka Allah sebut, anak kita ditentukan rezeki oleh Allah. Kita jangan rasa bijak sangat boleh kontrol rezeki anak kita. Hakikatnya yang beri rezeki itu Allah. Mungkin rezeki anak kita lebih banyak pada kita. Mungkin juga lebih kurang dari kita. Walau apa pun kita buat. Kita masuk duit dia dalam bank, kita beri dia saham, tetap kurang duit dia. Kenapa? Allah. Sebab itu hal ni serahkan pada Allah. Kita buat apa yang kita boleh buat je. Tapi jangan melampau-lampau dalam perasaan kita. Perasaan kita jangan melampau sangat seolah kita yang boleh menjadikan dia kaya atau miskin. Bukan. Itu biasa. Kita bantu sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah kepada anak kita. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Allah lah yang menjadikan rezeki sebahagian kamu tu lebih. Di sini kita tahu kalau Allah Ta'ala menyempitkan rezeki kita, kita rasa macam rezeki kita sikit. Kita perlu, sebagaimana yang pertama tadi kita sebut, kita perlu mengetahui ada hikmah kenapa Allah lebihkan sebahagian manusia berbanding sebahagian lain dengan rezekinya. Allah sebut dalam ayat yang lain, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum ala fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kata Allah, kamilah yang mengagih-agihkan rezeki dalam kehidupan manusia. Sebahagian mereka kami angkat tinggi mengatasi yang lain, dan sebahagian yang lain pula kami beri mereka sedikit untuk kamu saling perlu memerlu antara satu sama lain. Orang yang rezeki banyak, dia mesti nak cari orang yang dibayar gaji kerja dengan dia. Maka wujudlah apa yang disebut sebagai pekerjaan. Tapi kalau semua rezeki banyak, semua tak nak kerja. Sebab apa? Saya pun banyak duit, ni pun banyak duit. Akhirnya tidak akan makmur negara. Kata Allah, sebahagian kami angkat rezeki, sebahagiannya di bawah, supaya berlakunya perkhidmatan. Yang di bawah ini boleh bantu yang di atas, yang di atas boleh bantu yang di bawah, supaya ada perhubungan antara manusia. Contoh kalau kita tengok, Allah Ta'ala jadikan pelbagai jalan untuk manusia berhubung sesama mereka. Walaupun manusia cuba untuk hidup bersendirian, Allah tidak izinkan. Melainkan kita ini dibina dengan syariat yang menghubungkan antara satu sama lain. Contoh, syariat perkahwinan. Akhirnya kita berhubung dengan isteri atau suami, anak-anak, bahkan mertua. Kita ada hubungan dengan orang. Demikian juga masalah rezeki yang dilapangkan, yang dibataskan. Maka semua ini mewujudkan hubungan dengan manusia. Yang di bawah dia akan bekerja dengan orang atas. Yang atas perlukan orang bawah. Akhirnya kita mengeluh sebab tak ada pekerja. Duit kita banyak, kita mengeluh sebab tak ada pekerja sekarang. Saya tengah cari pekerja. Lihat bagaimana kita saling bergantung. Artinya orang kaya dia tak ada kata, saya tak perlukan orang. Bohong. Kalau tukang kebun kamu berhenti, kamu nak jadi tukang kebun. Kalau driver kamu berhenti, kamu nak mana sendiri kereta. Kalau sekiranya yang pembantu rumah berhenti, kamu nak kemas balik rumah. Pasti orang ni akan rasa kesukaran.
Sehingga dia sanggup bayar berapa pun untuk mudahkan kehidupan dia. Artinya siapa bergantung pada siapa. Tak sampai peringkat kita faham macam orang miskin bergantung pada orang kaya. Tetapi dia akan sampai peringkat sebenarnya orang kaya lah yang bergantung pada orang miskin. Kerana semua pekerjaan dibuat oleh golongan ini. Kalau orang ni dia tak nak ambil sampah rumah kita lah. Bayangkan orang kaya ni dia boleh gila. Ni orang-orang bawah ni tak nak ambil sampah. Rumah orang kaya tu sampah dia kita jangan ambil. Tetapi bayangkan kehidupan dia. Kalau dia banyak duit, untuk menunjukkan dia memerlukan orang. Allah wujudkan satu perhubungan antara manusia. Seorang pun tidak boleh bangga atas satu sama lain kerana keperluan kita masing-masing ada sesama kita. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Innallaha auha ilayya an tawadhu wa la yabghi ba'dukum ala ba'din. Allah Ta'ala wahyukan pada aku supaya kita semua merendah diri dan jangan seorang menganiaya orang lain. Kenapa kita tak boleh menganiaya orang lain? Sebab kita saling perlu memerlukan. Yang namanya lelaki perlukan perempuan. Selemah mana pun perempuan tadi, lelaki dia bergantung pada dia. Yang namanya perempuan, sehebat mana pun dia perlukan lelaki. Yang namanya ayah perlukan anak. Yang namanya anak perlukan ayah. Mana lebih perlu? Anak perlukan ayah atau ayah perlukan anak? Kedua-dua ni saling perlu memerlukan. Si ayah bila tak ada anak boleh demam. Anak tak ada ayah pun boleh demam. Kerana mereka menanggung kerinduan, menanggung bebanan. Artinya manusia Allah jadikan sifatnya berhubung. Antaranya ialah Allah jadikan rezeki tadi tidak sama. Itu hikmah namanya. Dan di antara hikmah rezeki juga, supaya kita dalam keadaan waktu mana yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, waktu mana kita lihat rezeki itu sempit, ketahuilah inilah yang ditetapkan oleh Allah kerana hikmah, keadilan, untuk muhasabah, untuk kita melihat dengan lebih dalam. Dalam Al-Quran, bila Allah menyatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Dan suratul Ankabut ayat 62 kata Allah dia melapangkan rezeki pada siapa dia kehendaki dan menyempitkan rezeki pada siapa yang dikehendaki, kerana Allah Maha mengetahui akan keperluannya. Dan ayat yang lain Allah menyebut kenapa sebagian manusia rezekinya sempit, sebagainya luas, kenapa tak beri semua. Dan kenapa orang yang atau kita berfikir kenapa tidak dilimpahkan semua kekayaan pada kita. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan tidak akan mati seorang anak Adam sehingga Allah sempurnakan rezeki. Tapi cara Allah sempurnakan rezeki setiap makhluknya, Allah tak bagi sekaligus. Katakan rezeki saya sebanyak RM 8 juta sepanjang saya hidup, katakan sampai saya mati. Kenapa Allah tak beritahu sekaligus 8 juta untuk saya uruskan kehidupan saya? Kenapa Allah berikan saya sebulan 2,000, 3,000 sehingga saya umur 70, 80? Kenapa diberi sedikit? Kenapa tak diberi banyak terus? Ya, kerana sifat manusia, kalau kami dapat banyak terus, maka Allah sebut. Dan Al-Quran Allah kata apa? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Surah Syura ayat 27 kata Allah, kalau Allah lapangkan rezeki seluas-luasnya pada hamba-Nya, nescaya hamba tadi menjadi sombong atas muka bumi ini. Sombong. Dan Allah itu amat mengetahui sehalus-halus pengetahuan tentang hamba-Nya. Kenapa tak beri sekaligus? Allah tahu hamba dia. Kalau Allah beri sekaligus jadi sombong. Tentang gini, umpama kita ada anak, dia sekolah seminggu 5 hari, maknanya sebulan 20 hari. Jadi kita pun kata anak kita, bang sini, ni duit untuk 20 hari belanja. Tuan-tuan beri, begitu apa jadi pada dia? Ataupun terus beri belanja ke anak kita, dia untuk setahun belanja RM1 sehari, ni setahun belanja. Ataupun bagi hari persekolahan ada 190 hari, ni RM190. Apa jadi pada budak ni bila dia beri sekaligus?
Mungkin dia melampau, dia berbelanja boros. Akhirnya untuk hari berikutnya dia dah tak ada. Mungkin juga dia akan sombong sebab duit dia banyak. Mungkin juga dengan duit tadi datang niat-niat yang tidak baik untuk dibuat sesuatu yang tidak baik. Dan dengan duit banyak tadi juga menjadikan dia putus hubungan ayah dia. Dia tak perlu jumpa ayah dia melainkan tahun depan untuk minta duit pula untuk setahun punya. Tapi bila kita beri setiap hari, sebelum dia pergi sekolah, ayah salam, dapat duit. Ayah salam, setiap hari dia salam, setiap hari dia cium kita, setiap hari kita cium dia, setiap hari tu dia dapat duit. Artinya dia dapat duit tadi dengan kasih sayang, dengan penjagaan, dengan pemeliharaan. Dia pun tak sombong, bertemu dengan kita setiap hari. Hamba Allah ini kena sentiasa berdoa pada Allah, memohon pada Allah untuk Allah beri rezeki. Maka dia ada hubungan dengan Allah, tidak disombong, dia dapat semua. Dan lebih teruk pada itu, selain daripada sombong, dia akan melakukan kerosakan. Dan bayangkan kalau kita ada pekerja, tuan-tuan ada pekerja, cakap pada pekerja, baik, awak nak kerja dengan saya, berapa tahun nak kerja? Bos saya nak kerja sampai pencing. Sekarang umur awak 20 kan, pencing cakap saya umur 50. Jadi saya akan bayar straight sampai umur 50 tahun. Agak-agak pekerja datang kerja tak? Lepas tu anda dah bayar gaji dia untuk 20 tahun. Gaji awak 2,000 sebulan, saya dah kira untuk 2,000 tahun, untuk 20 tahun, ni 1 juta. 2 hari kerja, lepas tu bos sakit gigi, sakit perut, sakit hidung, dah sekali lagi. Kenapa? Kerana kita telah memberinya semua. Lihat sifat dia, kelemahan ini ada pada manusia. Sebab itu Allah jadikan setiap benda itu dia ada tadarrush, peringkat-peringkat. Sebab manusia tak sombong, dan manusia tidak lari pada amanah dia, dan manusia tidak melakukan kerosakan. Bayangkan kalau Allah beri rezeki kepada kita setiap kali itu banyak, maka berlaku pembaziran. Apa lagi yang berlaku? Sifat jahat kita, tamak kita, dan lain-lain sifat yang menjadikan kita jauh daripada Allah SWT. Sebab itu kadang-kadang datang kesempitan rezeki untuk satu hikmah. Hikmahnya apa? Kita pun tengok barangkali sebab saya buat maksiat, barangkali sebab saya ini tidak jaga mak ayah, barangkali sebab saya tak membantu orang lain waktu saya senang. Maka manusia menjadi baik bila mana Allah sempitkan rezekinya. Dan bila mana Allah lapangkan balik rezekinya, maka mereka ingat balik waktu mereka disempitkan rezeki. Untuk mereka senantiasa berada di samping Allah SWT. Lalu dalam diri mereka ada sifat sabar dan syukur dengan rezeki. Bila mereka dapat banyak, mereka syukur. Bila mereka dapat sikit, mereka sabar. Kita bila dapat rezeki, Allah Ta'ala nak tengok, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apakah rezeki itu kita syukuri atau tidak. Kalau kita syukuri, maka Allah berkati kita, walaupun sedikit kita dapat. Tetapi kalau kita kufuri, walau kita dapat banyak, Allah hilangkan keberkatan. Sebagaimana Allah sebut dalam harta yang paling banyak tapi haram, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghilangkan segala keberkatan wang yang datang dari riba, dan Allah menyuburkan segala harta yang datang daripada sedekah. Baik kita secara logik, baik kita fikir logik otak kita, otak bodoh kita. Kadang-kadang logik itu menjadikan kita bodoh, kadang-kadang logik menjadikan kita bijak. Baik, bila kita fikir cara logik untuk lawan agama, maka kita akan jadi bodoh. Tapi kalau kita fikir logik untuk kuatkan agama, kita jadi cerdik. Ini antara dua logika. Kalau kita nak lawan agama dengan fikir cara logik untuk lawan agama, kita jadi bodoh. Kita ambil satu contoh. Kali ini agak berfalsafah, tapi itu realiti. Gini, tuan-tuan, bila kita sedekah, duit kita kurang ke banyak? Logiknya kurang. Tuan-tuan ada 100, beri kurang 50. Kurang atau tidak? Ya kurang. Tuan-tuan bagi pinjam kurang RM50, berarti tuan-tuan kurang RM50. Dan kalau dibayar, dia cuma cukup jadi 100 balik. Kemudian kita fikir yang kedua pula. Kalau kita ribakan dia, ribakan duit bertambah. Tuan-tuan bagi pinjam dia RM50, syaratkan dia mesti bayar RM200. Awak nak pinjam 50, boleh. Syarat awak bayar 200. Bila kita campur balik duit RM50 yang kita ada 250. Yang ni dia bagi pinjam 50, dia ada 100, dia bagi pinjam 50. Paling banyak dia akan dapat 100 balik. Kalau dia halal pula, ni cuma dapat 50.
Yang ni pula dia bagi pinjam 50, syarat ribanya 200. Artinya dia nanti kalau campur duit ada 50 dengan orang ni akan bayar hutang dia 50 plus riba 100.5, dia dapat 250. Baik, logik. Betul tak? Tidak. Ini logik. Ya, logik. Itu yang dibuat oleh Yahudi. Itu dibuat oleh semua orang kafir. Ini dibuat oleh semua orang tak beriman. Baik, kita lihat saya perkiraan berikutnya. Yang ni bila dia beri 50 sebagai hutang, atau mungkin lepas tu dia dermakan nampak orang tu tak mampu bayar. Tak apalah, awak tak mampu bayar, saya halal lah. Dan 50 ni saya tambah lagi, dah bagi 100 pula. Patut dia minta hutang, dihalalkan dan ditambah lagi duit, dia bersedekah. Maka Allah tambah rezeki dia. Bagaimana Allah tambah rezeki? Dan rezekinya ada dua. Satu rezeki yang kita nampak, satu rezeki kita tak nampak. Satu rezeki yang dalam kepala otak kita. Kepala otak kita kata buat macam ni dapat macam ni. Itu yang dalam kepala otak. Satu rezeki tidak pernah dalam kepala otak kita. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Wa man yattaqillah yarzuqhu min haitsu wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar pada kesusahan. Dan Allah bagi rezeki apa yang dia tak sangka. Baik, kita lihat rezeki yang kita tak sangka. Tuan-tuan kerja sebulan bayar 2,000, dapat 2,000, dapat 3,000. Itulah rezeki yang tuan-tuan sangka. Ada tak rezeki lain? Tak ada, saat ni je income saya. Tak ada, tak ada. Boleh tak jadi ada orang datang lalu diberi kita makanan nasi lemak, nasi dagang? Mungkin. Atau datang beri kita buah durian sebakul, seguni. Atau mungkin dia datang pada kita untuk beri kita peluang pekerjaan yang lain tanpa kita jangka. Boleh tak awak tolong supply nasi lemak kita kedai saya? Boleh tak awak buat ni, buat ni? Jadi datang rezeki yang kita tak sangka, maka Allah beri pada kita. Dan belum lagi rezeki yang lain seumpama kesihatan. Tetapi kita sentiasa tidak pernah menjangka kesihatan itu rezeki sehinggalah kita sakit. Ada rezeki dia tertutup dan terhijab dia kerana menjadi kebiasaan kita dapat. Tuan-tuan mata ni, tuan-tuan pernah fikir ya rezeki? Tak pernah. Saya kata, Ustaz, saya pernah fikir. Tak, awak tak pernah fikir itu rezeki. Selepas hilang mata waktu itu rezeki. Tuan-tuan, kesihatan kita, pernah tak kita fikir itu rezeki? Tak pernah. Bila kita fikir itu rezeki? Bila kita sakit. Lalu kita terpaksa membayar sejumlah wang untuk sihat kembali. Barulah kita tahu inilah rezeki rupanya. Saya bayar untuk sihat balik 1,000, 2,000 kat hospital. Yang selama ini saya tak perlu bayar pun. Kita sedar nikmat tadi bila dia hilang dan hampir hilang. Dan ni mata kita ni tiba-tiba kelabu. Pernah tak kita rasa mata kita dapat melihat ini rezeki? Tak perasan. Sehingga mata kita mula rabung dekat, rabung jauh. Kita paksa beli spek harga 5,000. Nampak rezeki. Kita baru menilai rezeki. Ni belum lagi benda dalam jantung, buah pinggang. Kita tak nampak itu rezeki. Akhirnya bila kena dialisis baru tahu, Ustaz, kos dialisis saya sebulan 4,000, 5,000. Itu kalau 10 tahun 200,000. Belum kira kos obat, kos itu. Ya rezeki. Selama ni yang kita tak tahu. Jadi kita kalau fikir logik untuk lawan agama, kita akan sampai pada kebodohan yang tak boleh diajar. Tapi kalau kita fikir logik untuk pertahankan agama, Allah tambahkan kecerdikan kita dan kecerdikan yang dah ada. Sebab itu saya sebut contoh dia, antara sedekah dan riba, logiknya riba itu menang, hakikatnya riba itu kalah. Yang bersedekah itu menang. Allah tambahkan keberkatan pada usianya, keberkatan pada rezeki, keberkatan pada anak isterinya. Yang riba ini pula masalah dengan isteri, masalah dengan anak. Sebab apa? Yang melakukan riba dia mengisytiharkan perang pada Allah. Dan Allah mengisytiharkan perang pada dia. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kamu tak berhenti riba, maka kamu mengisytiharkan perang pada Allah dan Rasul. Akhirnya orang hidup dengan riba, dengan kekayaan, dengan duit banyak. Kesudahan dia kat mana? Kesudahan dia dengan isterinya kat mana? Kesudahan dia dengan anak-anaknya kat mana? Itu belum cerita alam barzakh. Cerita kat dunia ni. Allah tarik kebahagiaan, Allah tarik kecintaan, Allah tarik keberkatan usia dan umurnya. Akhirnya dia tak dapat rasa nikmat kekayaan yang dia ada.
Walau dia boleh tilang empuk harga 20,000, 200,000, dia tak boleh tidur di dalamnya. Dia tak boleh tidur di atasnya. Yang ni Masya Allah, katil tak pernah bertukar sejak 10 tahun, tidur tetap lena. Yang ni katil tukar sebulan sekali. Ini rumah ni boleh sesak bini dalam rumah dia, luas, tapi dia tak jumpa kebahagiaan dan keluasan rumahnya. Tiba-tiba ada yang jumpa kebahagiaan dalam kesempitan rumah. Dia tak jumpa kebahagiaan dalam ribuan pekerja yang dia ada. Ada orang bahagia dengan 2-3 orang pekerja yang dia ada. Baik, rezeki ini daripada mana? Keberkatan. Oleh sebab itu, kalau kita berfikir logik untuk lawan agama, kita menambahkan kebodohan kita. Tapi kalau kita berfikir logik, menggunakan kekuatan akal, menjaga agama, Allah beri kita kecerdikan. Maka Allah tunjuk contoh yang bodoh, yang melihat kekayaan daripada riba, kamu tak kaya. Yang lihat kekayaan pada menipu orang lain, kamu tak kaya. Yang melihat kekayaan pada rasuah, kamu tak kaya. Yang melihat kekayaan dengan menipu orang lain, kamu tak kaya. Yang melihat kekayaan dengan melakukan pecah amanah atau khianat, kamu takkan kaya. Yang melihat kekayaan dengan cara melupakan ingatan kamu pada Allah, kamu takkan kaya. Tak semayang, tak itu. Yang melihat kekayaan itu dengan cara melanggar halal, hukum halal dan haram, kamu tak akan kaya dengan sebenar. Bahkan akan disempitkan, lebih sempit daripada orang tak dapat rezeki. Dan orang kita rezeki kurang, rasa sempit, rasa sukar. Tapi ada yang lebih sukar pada itu. Di sebalik lapangnya rezeki, Allah sempitkan dadanya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada perintah kami, kami akan jadikan kehidupannya sempit. Biarlah dilapangkan dengan rezeki dan kekayaan, tapi dia akan sempit. Akhirnya dia gelisah, dia tak tahu nak buat apa. Tentu kita baca kisah-kisah orang kaya ni, orang kafir, supaya kita nampak contoh tu lebih cepat. Yang kaya sungguhlah, kaya sungguh. Kita ni macam kaya ni tunjuk sungguh-sungguh, tapi tak kaya sungguh. Mereka ni kaya sungguh-sungguh. Sampai peringkat tengok kamera pun takut, duk kaya sangat. Kita ni cari kamera sebab kaya kita tak sungguh-sungguh, cuma sungguh-sungguh nak tunjuk kaya, itu je. Ni orang kafir yang katakan kayanya melampau, dengan bathtubnya daripada emas sekian. Dia seorang hamba Allah tu, kafir ni, dia punya bathtub dia ni daripada emas, semua emas kaya. Sehingga akhirnya berlaku skandal dalam hidup dia, satu persatu. Daripada kekayaan yang 400 juta dolar USD, habis lingkup, tunggang langgang dia punya kehidupan dia. Walaupun dia pernah satu masa ada 20 perempuan simpanan dalam satu masa. Orang tanya, awak tahu tak ni perempuan nombor berapa? Saya pun tak tahu. Saya kira pukau semua secara apa ni, borong 20 orang keluar sana. Tetap tidak bahagia. Bayangkan dia ada 20 orang wanita yang lawa-lawa, yang cantik-cantik untuk hiburkan dia, dia tidak terhibur. Kekayaan sekian itu dan ini. Akhirnya dia pun jatuh bengkak, muflis. Berhutang pula puluh juta kerana cukai. Pendeknya cerita, dia pun masuk Islam. Lalu orang yang interview dia tanya, pernah tak awak terbayang harta dulu dan apa yang awak dapat sekarang? Dari sekarang saya mungkin dapat hanya berapa ribu dolar, tapi saya $1,000 sekarang saya dapat, lebih membahagiakan saya daripada ratus juta saya pernah ada. Dan ini pengakuan dia sendiri dalam pengalaman hidup. Dulu dapat ratus juta, dia tak rasa apa, hidupnya habis. Tapi hari ini kalau saya dapat $1,000 je sebulan, saya rasa ia lebih bermakna daripada apa yang saya dah ada. Tetapi ini bagaimana Allah tunjuk contoh yang kafir, yang Islam, yang kafir tak Islam pula, dengan segala kekayaan, akhirnya mati mabuk dalam tempat mandi dia, mati kerana dadah, akhirnya mati kerana penyakit jiwa itu, penyakit ini. Segala kematian yang lebih hina daripada orang miskin, sebab mati dia dengan tekanan. Orang miskin yang susah dia pun dia tak mati dengan tekanan, dia mati sebab dekat roti, dekat macam tu, sebab kecil manis, darah tinggi. Yang ni matinya kerana tekanan. Walau kalau kita fikir logik,
Kaya kamu nak tertekan apa? Orang kaya ni dia menekan orang, bukan dia tertekan. Tak, dia tertekan. Bila dia mengabaikan Allah perintahnya, akhir mati bunuh diri. Dia ceritakan ada seorang pengarah besar syarikat Volvo dunia, kaya orang ni. Ada bibik dia tengok satu hari, dia punya owner ni, orang kaya ni, dia dalam keadaan depression ataupun tekanan. Dia ambil pistol, dia letak kat mulut, dia pun tembak. Disaksikan oleh orang gaji dia yang hidup susah, dapat gaji sikit, tapi tak pernah fikir nak bunuh diri. Tak pernah fikir nak bunuh, sebab dia tak kecewa dengan hidup dia. Dia boleh terima. Yang ni walau dah kaya masih belum dapat terima. Akhir bunuh diri, mati tembak diri sendiri. Tadanya anehnya bila orang melihat bahawa menilai kesempitan itu pada rezeki, bukan kesempitan sebenar pada jiwa, bukan pada rezeki. Rezeki kalaupun sempit, kita dapat terima dengan redha, dengan syukur, dengan sabar, Allah lapangkan. Tapi rezeki kalau tak diterima dengan baik, walau banyak, Allah sempitkan. Akhirnya saya katakan tadi, orang punya harta punya tekanan yang tinggi, tertekan dia. Kita tanya apa benda tertekan. Dulu dia zaman miskin, dia fikir kalau saya kaya selesai masalah saya. Tak pernah selesai. Tuan-tuan, kat dunia ni mana ada selesai masalah? Tak akan selesai. Tuan-tuan jadi apa pun, Ustaz, kalau saya jadi Superman mungkin selesai masalah saya. Pun sama. Superman pun banyak masalah. Nak cari tempat tukar baju satu hal, mana tukar baju? Tidak orang nampak. Superman pun dia ada masalah ni. Kita cerita superhero, semua ada masalah. Walaupun imajinasi orang paling sempurna, tetap nampak tidak sempurna. Kita di sini tak mampu untuk lagi daripada segala ujian tadi. Tetapi kita mampu untuk menghadapi ujian dengan sifat yang Allah bekalkan pada kita. Sabar kita, syukur kita. Sebab itu kata Allah, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Dan surah Al-Anfal ayat 28 kata Allah, ketahuilah kamu semua, harta itu, anak-anak itu cuma ujian. Cuma ujian. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih besar kurnianya. Jadi kalau bila Syekh Abdul Qadir kata, bila setengah manusia ini dia mengharapkan keluasan rezeki, maka dia berusaha melampau-lampau mengejar dunia sampai lupa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah padanya. Dan sebenarnya bila kita tahu siap takdir telah tertulis dan tercatat. Dalam pepatah Melayu kita sebut, rezeki secupak takkan jadi segantang. Bukan bermaksud bahawa kita tak boleh berusaha. Sebab dalam pepatah kita juga menyebut bahawa yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Kamu kena usaha maksudnya. Rezeki tak akan turun dari langit. Langit tidak memuntahkan hujan emas ataupun perak. As-sama' la tumtilu zahaban wala fiddah. Langit dia tak akan turunkan kita emas perak. Dia turunkan air untuk kita usaha tanam pokok baru dapat duit. Langit dia tak turunkan duit, tapi asbab dari langit hujan menjadikan kita dapat duit. Pokok kita subur, ternakan kita gemuk, maka kita dapat duit. Cuacanya nyaman, maka kita dapat bekerja untuk dapat duit. Asbabnya mana? Langit yang turunkan hujan. Ya, kita mesti berusaha. Tapi usaha kita kena ada satu, kita katakan sebagai suatu hakikat usaha kita, bahawa bila mana Allah Ta'ala nak tentukan banyak ni, dia cuma banyak ni. Bagaimana aplikasi sifir ini dalam kehidupan? Begini, kalau saya bekerja, tiba-tiba datang solat maghrib, maka di sinilah saya berpegang bahawa yang secupak tak akan jadi segantang. Kalau saya langgar maghrib untuk mendapat lebih, saya tak akan dapat lebih. Kerana Allah dah stopkan saya untuk seketika ingat Allah, maka saya pun pergi sembahyang maghrib. Pelanggar ramai ni, ustaz, rugi kita. Ingat, ya secupak tak akan jadi segantang melainkan dengan izin Allah. Kita pun sembahyang, lalu kita pun kembali kerja sampai masa keluar zakat. Kita pun fikir ni kalau keluar zakat kuranglah hati aku sebab kena keluar 2.5 kurang. Lalu kita ingat balik, kalau kita tak keluar pun bukan makna bertambah, bukan jadi banyak. Allah boleh ambil cara lain. Kalau kamu tidak mau mengeluarkan dengan cara yang Allah suruh, maka Allah akan ambil harta kamu tanpa
dengan cara yang kamu tak dapat bayangkan. Akhirnya kita faham falsafah itu. Maksud yang cepat tak ada segantang. Jangan cuba-cuba untuk tambahkan rezeki dengan kemurkaan Allah. Kan dia tak akan bertambah, melainkan kerosakan. Kini ada hamba Allah, dia punya bisnes punya maju, lepas tu jatuh, Allah. Sedih dia. Dia fikir apa salah dia. Cek punya cek, dia tak pernah keluar zakat. Sepanjang dia berniaga, dia tak pernah keluar zakat. Kesedaran agama dia ada balik. Dia proses balik pekerjaannya. Akhirnya dia naik balik. Orang tanya dia, apa rahsia perniagaan? Dia cuma jawab satu. Rahsia perniagaan, keluarkan zakat. Dia tak macam orang lain kata, rahsia perniagaan kena keluar pagi, kena cergas, kena itu, kena tak. Dia sebut satu benda berdasarkan pengalaman hidup dia. Apa dia? Rahsia perniagaan, kalau nak maju, keluarkan zakat. Orang yang ada pengalaman kebahagiaan, dia tanya, apa rahsia kebahagiaan awak? Rahsia kebahagiaan saya, jaga solat. Macam mana pun sibuk jaga solat. Tetapi itulah orang yang telah pernah mengalami perjalanan hidup yang gagal sehingga dia kembali pada Allah. Akhirnya kita tengok orang yang berjaya, tanya apa rahsia berjaya? Jaga mak ayah. Ayat ni simple, sebab itulah pengalamannya. Dia tak kata okey nak bisnes kita ada 7 cara, ada 10 siri kursus. Dia beri satu benda yang merupakan pokok kepada semua perkara. Jadi dia kata macam mana nak suruh senang hidup? Nak suruh senang hidup, apa pun berlaku serah pada Allah, tawakal. Jangan pernah rasa kita cerdik. Tetapi itu lebih bermakna daripada tuan-tuan hadir kursus 20 kursus. Kerana orang ini dibina kekayaan, kemudian dia belajar pengalaman jatuh kekayaan, dan dia jumpa satu azimat dalam hidup. Dalam hidup ni, kalau kita nak kaya, jangan sombong. Kerana saya sudah melihat ramai orang sombong jatuh. Walaupun dia ada harta, logiknya boleh simpang 7 keturunan, tapi kan dia sombong, dia sendiri tak dapat menikmati sampai akhir usia dia. Kita fikir logik, kalau ada duit sejuta, saya lah fikir sejuta dalam bank, saya boleh hidup sampai mati. Maksudnya sampai pencen, 2 kali pencen tak habis lagi duit. Logik. Apa tak lagi kalau ada banyak. Tapi ada orang, kita tengok dia ada bilion, tapi dia tak ada support hidup ni sampai dia mati. Kerana sebelum dia mati, dia hilang semuanya. Dan cara dia hilang itu aneh. Satu malam boleh hilang 30 bilion. Satu malam boleh hilang 6-7 juta. Satu malam. Kita fikir satu malam macam mana boleh hilang banyak-banyak. Paling banyak pun tuan-tuan kita duduk makan sekian-sekian, habislah 5,000 satu malam. Misalnya, kalau makan mewah sangat. Ni ada orang satu malam 6-7 juta habis. Kenapa dia berjudi? Judi satu malam 6 juta. Satu malam 10 juta. Allah hilangkan duit dia sekali mata. Kenapa dia melanggar perintah Allah? Tetapi kita dengan duit yang Allah beri, kalau kita taat perintah Allah, tak habis duit dia. Dengan duit Allah beri. Tapi bila kita langgar je, sebilion mana pun kita jatuh, habis. Bukan kata kita, negara pun habis duit. Kan itu orang beriman sentiasa rehat dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dan tidak tamak. Kita dah sebut bagaimana tidak tamak orang beriman. Sebab waktu zakat, jangan kita fikir rugilah duit aku zakat. Sampai waktu sedekah, maka sedekah. Sampai waktu solat, maka solat. Sampai waktu belajar, maka belajar. Saya tak sempat belajar, Ustaz, saya nak mesyuarat, ada projek itu, projek ini. Baik, saya nak beritahu awak, rezeki secupak takkan jadi segantang. Maksudnya kalau awak abai perintah Allah pada awak, bukan makna awak akan dapat banyak pun. Akhirnya kena tipu, kononnya nak dapat projek, akhirnya dia projekkan dulu orang. Maksudnya ditipu, scam. Sebab itu kita dalam hidup kena ada partition kita. Kena ada apa kita sebut pembahagian. Tentu rumah kita lawa sebab ada pembahagian, ada bilik tidur, ada dapur. Kalau rumah lapang je macam itu, tak lawa. Orang tak bagi rumah tu stadium orang bagi. Rumah kita kena ada bilik tidur, ada ruang tamu, ada ruang tamu kedua pula, ada dapur. Ni dapur basah, ni dapur kering, ni dapur kita nama dapur Pok Panda. Ada 3 dapur. Mana dapur order lah, 3 dapur. Dapur kering ada, dapur basah ada. Ni dapur Pok Panda, pintu depan sini orang hantar makanan. 3 dapur sekarang orang ada. Lepas tu kita ada sekian. Cantik tak rumah kita? Cantik. Sebab dia ada partition tu. Hidup kita pun sama. Ada masa dengan Allah,
Ada masa kita dengan mak ayah kita. Ada masa kita dengan belajar. Ada masa kita dengan ibadah. Ada masa kita. Akhirnya hidup kita cantik. Tapi kalau masa kita straight, semua bisnes, semua duit, hidup tak cantik. Hidup kita rosak. Kalau itu pegang apa yang disebut. Bila takdir sudah katakan banyak tu, maka jangan cuba mencerobohnya, melainkan kamu akan ceroboh dengan kemurkaan Allah. Dia nak banyak juga ikut mana pun. Guna bomo, guna sekian, guna pelaris. Akhirnya tuan dia tak dapat apa dia nak. Allah dah kata usaha, tapi janganlah kamu berusaha cara salah. Dia pun pakailah Tok Bomo. Tok Bomo nak lariskan bisnes. Orang kata jangan. Lari bisnes cara halal lah. Jaga kualiti, perkhidmatan. Muka tu biar senyum sikit. Jangan ketak macam genggi sekarang. Layan orang seperti kita layan anak-anak kita. Layan pelanggan macam layan anak-anak kita. Sekian. Buat benda tu yang Allah suruh tu. Senyum sebagai sedekah. Dermalah sebagai lebihan. Cara kita berbisnes. Maka insya-Allah bila ada sampai rezeki kita dia sampai. Tapi ya saya tak nak kaedah tu cara bomo, cara azimat, tangkah, khurafat. Sekian. Akhirnya kesudahannya tragis. Sebab apa? Dia cuba melanggar ketetapan yang Allah tetapkan pada dia. Pada setiap benda dia ada batasan. Siapa pun melanggar batasan, maka dia akan binasa. Tuan-tuan tahan nafas. Jangan bernafas. Kita ada batasan. Tuan-tuan cuma boleh tahan nafas 1 minit. Mungkin. Tapi kalau kita cuba lebih, kita pingsan. Masuk dalam air. Tuan-tuan boleh menyelam dalam air berapa meter? Mungkin 5 meter. Cuba lebih, walau pakai tangki oksigen, tuan-tuan boleh mati. Kenapa? Melampaui batasan. Kalau batasan tu kita faham. Ini kan pula batasan Allah. Tuan-tuan duduk Malaysia, jangan sampai terlebih masuk batasan Singapura. Kena tangkap. Jangan terlebih. Kalau nak lebih, dia ada pasport dia. Masuk gitu tak boleh. Mesti ada keizinan khas kenapa boleh masuk. Sama juga dalam kehidupan kita, Allah tetapkan batasan ini halal, ini haram. Waktu kita cuba melanggar batasan haram, maka akan pasti datang akibat cepat ataupun lambat. Itu rezeki yang kita dapat. Baik sikit, baik banyak. Tenang dengan ketentuan Allah. Dan kalau kita ingin tambah, kalau kita tak mampu dengan kesempitan ini, maka ikut cara yang Allah ajar. Banyakkan doa, banyakkan istighfar, banyakkan buat taat, jaga mak ayah kita, hubungkan silaturahim kita, selalu bersedekah supaya rezeki kita lapang, selalu jaga hubungan dengan manusia supaya rezeki kita lapang. Buat benda itu semua, maka pasti kita akan dapati kelapangan rezeki kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.